Ding dong tu apa? Okey, alhamdulillah. Saya berada di lokasi lain sikit petang ni. Ah, jadi jelas kan? Boleh jelas suara, gambar suara jelas. Kalau jelas Semua tulis jelas. sikit. Alhamdulillah semua jelas. Kalau jelas kita sambung perbincangan kita pada muka surat 69. Betul muka surat 69. Enam puluh sembilan. Masya-Allah, la haula wala quwwata billahil aliyil azim. Ros Aniza Rahayu, alhamdulillah. Azura, betul Ustaz, hadis nombor 22. Okey. Jumpa kita sambung hari ini Kak Sabariah. Color samalah kita hari ni Kak Sabariah. Adalah background pun lebih kurang sama. Kak Sabariah kita kat mana tu? Di negeri mana? Negeri Selangor je Ustaz. Di Selangor. Saya sekarang di negeri Terengganu. Biasa-biasa live dari Shah Alam. Hari ni live dari Terengganu. Malam ni ada program di Kuala Berang. Kita pikul laptop sebab tadi flight dari Terengganu sampai sebelum asar tadi. Okey, insya-Allah kita sambung perbincangan kita. Oh, ada dari Jakarta. Masya-Allah, masya-Allah. Muhammad Rizauddin dari Jakarta. Kok bisa dengar ya? Dengar dengan jelas enggak? Bisa enggak? Jadi kita sambung perbincangan kita dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis yang ke-22. Yang kitab sama dengan saya, muka surat 69. Cumanya saya tak boleh tunjuk gambar, saya tak boleh tunjuk kitab petang ni. Sebab saya pakai kitab ni je petang ni. Saya pakai kitab telefon dia. Hadis yang ke-22, muka surat 69. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu dengan bergulat. Sesungguhnya orang yang keras, orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya pada waktu sedang marah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bergulat ni apa bergulat? Apa maksud bergulat? Ataupun ada tak cetakan lain? Hadis ini diterjemahkan Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu dengan bergulat. Apa makna perkataan bergulat? Gusti. Bergusti. Rizauddin bahasa Indon itu. Iya. Apa maknanya dalam bahasa Malaysia, Pak? Bergulat. Bergulat maknanya bergusti. Betul. Maknanya ada cetakan bergusti wrestling. Sur'ah memang sur'ah maknanya wrestling, bergusti. Kalau boxing, kalau itu dia Rizauddin. Ini betul Pak. Betul Pak. Bahasa Terengganu boxing. Boxing kalau bahasa Arab al-mulakamah. Al-mulakamah boxing. As-sur'ah wrestling. Jadi sebab zaman Nabi dulu, orang Arab dulu, dia orang ada sur'ah, ada wrestling.
boxing tak ada lagi masa tu. Dia orang tak main yang tumbuk-tumbuk ni saja boxing, tapi mereka wrestling. Wrestling. Surah. Jadi kita masih lagi berbincang dalam bab sabar. Dalam bab sabar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman tersebut, orang yang kuat, orang yang gagah ialah orang yang dianggap orang gagah apabila mereka menang wrestling. Bila mereka bergusti, mereka menang. Jadi itu dikira orang yang kuat lah. Jadi oleh kerana mereka beranggapan orang kuat ni bila ada bunyi apa Ada bunyi apa? Laptop saya ke ataupun laptop saya? Ting ting. Ke saya seorang je dengar? Ting ting. Ataupun ada yang dia handphone dia tak mute, notification WhatsApp dia masuk sini bunyi. Ting ting. Telefon siapa tu? Tapi bunyi on Ustaz saja. Walau semua mute. Dia bila orang masuk Ustaz, dia bunyi tu. Ting tu. Bila orang masuk join. Saya dah mute tadi, ada bunyi juga. apalah. Okay. Mungkin host lain lah kot. Mungkin tak host. Ya, saya mute je seminit. Ustaz, nanti saya hubungi host. Saya co-host, saya hubungi host. Mungkin dari komputer dia tu rasanya. Okay. Ya, mungkin. Tak apa je sebenarnya. Macam masjid kita kat tepi jalan raya lah bunyi. Okey. Zaman tu orang yang bila dia dalam masyarakat, siapa orang yang kuat? Orang yang kuat ialah bila dia bergusti, bila dia wrestling, dia menang. Ini orang kuat. Siapa orang kuat? Orang yang menang gusti. Sebab tu yang terkenal kuat Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Hamzah, ini orang-orang yang dianggap sebagai orang kuat. Jadi bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat anjakan paradigma, memperbetulkan tanggapan dan menggunakan hakikat sebenar. Hakikat orang yang kuat bukanlah orang yang menang wrestling semata-mata. Tapi seorang yang kuat ialah yang dapat menguasai dirinya pada waktu dia sedang marah. Alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Seorang yang sabar ketika marah. Allahu akbar. Ini orang yang paling kuat. Macam mana? Masa nak marah kita boleh sabar. Baru je gosok tudung, tiba-tiba anak berlari pergi duduk atas tudung kita yang kita letak atas katil tu. Kita gosok tudung, nak pergi kenduri kahwin, gosok striker tudung elok-elok, letak atas katil kejap. Tiba-tiba anak datang duduk atas. Macam mana tu? Ataupun suami pergi duduk atas tudung kita. Keduk habis. Itu contohlah sebab ibu-ibu ramai kat sini biasanya bab gosok baju ni. Ros Aniza, Kak Ros kata mana Ustaz tahu senario tu, contoh teka-teka lah. Sebab antara perkara yang dilarang keras menyentuh dan duduk di atasnya, itulah di atas tudung yang telah di striker. Jadi contoh maksudnya kemarahan kita. Kita orang langgar belakang kereta kita ke, kita tak buat salah. Dia langgar kita. Ataupun anak-anak duk main dalam rumah, jatuh, pecah pinggang makuk, gelas. Marah. Ataupun marah. Marah pada orang, marah pada pekerja, marah pada suami, marah pada isteri. Ya, memang ada sebab-sebab, ada masa-masa kita marah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, orang yang benar-benar kuat bukan semata-mata dikira dengan orang yang menang lawan gusti, tetapi orang yang dapat menguasai perasaannya ketika dia marah, itulah orang yang paling kuat. Dan sebenarnya, lalu kita kaitkan benda ni sikit dengan realiti orang yang lawan wrestling, orang yang lawan tinju pun,
Yang sedang melawan gusti itu bukan orang kuat semata-mata yang akan menang, tetapi orang yang dapat mengawal emosi kemarahan dia ketika dia berlawan. Orang inilah yang biasanya dapat menang. Dia tidak dipengaruhi oleh emosi. Tapi yang lebih utamanya, Rasulullah nak bagi tahu, ini cara nak ukur orang yang kuat. So petang ni, yang ada dalam ni orang yang kuat biasa menang gusti ke orang yang kuat biasa tahan marah bila marah? Kita dah sebut dah sebelum ni berkenaan dengan sabar. Ada sabar dengan ada sabar untuk melakukan ketaatan. Ada sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Ada sabar apabila berlaku musibah. Dan kita masuk yang keempat, sabar daripada kemarahan. Ini orang yang betul-betul kuat. Ini hadis yang ke-22. Kita baca sikit ulasan dia. Atau dapat diertikan, bukannya seorang yang kuat itu yang dapat mengalahkan orang-orang dalam pergulatan, tetapi yang kuat itu ialah yang dapat menahan hawa nafsu ketika marah. Sabar menahan kemarahan. Biasanya kalau sekarang, apa yang menyebabkan kita marah? Sekarang. Maksud saya dalam kehidupan kita sekarang. Para ibu, para ayah, para isteri, para suami, apa yang menyebabkan kita marah? Maksud saya dalam realiti kehidupan kita. Tadi saya sebut tentang duduk atas tudung yang di striker, pecah pinggang mangkuk. Lagi apa lagi? Kita nak cepat, duduk di line motong, dia bawa kereta line memotong, line kanan tapi bawa perlahan. Ada juga orang nak marah. Pip, 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 tekan horn. Ada. Apa lagi yang nak marah? Kak Junaidah tanya muka surat berapa? Kalau buku biasa kita guna tu muka surat 69. Apa lagi keadaan biasa orang nak marah? Apa lagi? Tak ada dah. Tak ada Kalau waktu kelas online, Kak Zarina kata nak marah anak tak buat homework. Anak tak buat homework, betul? Marah. Siapa yang marah anak tak buat homework? Mak ke ayah? Biasanya yang marah sangat anak tak buat homework, mak atau ayah? Kalau anak tak buat homework, siapa yang marah? Mak marah. Kak Rahimah kata mak marah. Mak ataupun ayah yang marah sangat kalau anak tak buat homework. Ini bermakna, Kak Junaidah pun kata mak yang marah. Ini bermakna ayah ni seorang yang kuat, ayah seorang yang sabar, dia tak marah anak tak buat homework. Sebab itulah bagusnya ayah-ayah ni. Ayah-ayah mempunyai kekuatan, dia bukan menang gusti, tapi ayah tak marah. Apalagi keadaan kita marah. Ketika lapar, ya sungguh. Lapar memang jangan gurau, jangan buat gurau. Orang tengah lapar jangan main gurau, dia buat lawak pula. Dia lapar, makanan tak sampai-sampai, pergi kedai makan, order lambat. Janji 15 minit, tunggu 40 minit, tak siap-siap. Lepas tu datang buat lawak pula. Jangan main. Wi-Fi slow. Ni pun marah juga. Ayah tu nak kucing tak makan. Kucing nak makan ikan atas meja, lupa nak tutup dengan penutup. Marah. Kucing sampai dapur. Sampai dapur kucing makan ikan dia marah. Mana lagi marah? Kucing makan ikan kat dapur ke kucing berak atas kasut kita kat depan rumah tu? Allah Akbar. Nak naik kereta pergi bercuti. Pijak tarik kucing. Dah lah pijak tarik kucing. Yang pijak tu bawa masuk dalam kereta pula. Allah Akbar. Ya Allah. Masa sakit gigi. Ni banyak keadaan nak marah ni. Allah Akbar. Traffic jam ketika sakit perut. Yang ni mana ada marah. Traffic jam masa sakit perut. Yang ni tak marah. Cuba memulas. Traffic jam ketika sakit perut. Ya Allah. Itu dugaan. Ini semua dugaan. Dugaan kemarahan. Tapi saya rasa banyak-banyak marah tu yang tadilah. Nak pergi kerja ke, nak pergi bercuti ke.
Lepas tu pijak tai kucing. Lepas pijak tu kaki kasut tu bawa masuk dalam kereta pula. Kena pula dalam kereta. Hilang mood. Hilang mood nak pergi bercuti. Hilang mood nak pergi kerja. Jadi hati-hati yang pelihara kucing tu. Jangan menyusahkan jiran. Baru ni saya ada satu program TV Hijrah. Memang tajuk tarik kucing je. Tajuk tarik kucing. Tapi dalam hakikatnya dalam bab menjaga hak-hak kejiranan. Inilah waktu-waktu ujian supaya menguji kita supaya bersabar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang benar-benar kuat ialah orang yang dapat tahan diri dia ketika nak marah ni. Kita sambung hadis yang ke-23. Wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Ni kena baris bawah wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini masuk seterusnya berkenaan dengan how. Masuk seterusnya berkenaan dengan bagaimana ataupun apa yang kita nak buat ketika marah. How. Orang ada buat program seminar apa panggil anger management. Tu ada kan? Ada teknik kan? Anger management. How to manage your anger. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah lama ajar pada kita how to manage anger ni. Kita baca maksud dulu. Dari Sulaiman bin Surad. Katanya ketika saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di situ ada dua orang yang saling bermaki-makian antara seorang dengan kawannya. Salah seorang dari keduanya itu telah merah padam mukanya dan membesarlah urat lehernya. Urat leher pun besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya benar-benar mengetahui suatu kalimah yang apabila diucapkan tentulah hilang apa yang dirasakan yakni kemarahan itu, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tentulah lenyap apa yang ditemuinya itu. Maka para sahabat berkata kepada orang yang marah tadi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebutlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang direjam. Dan riwayat lanjutnya, maka orang itu berkata, apakah saya gila? Kerana marah itu dibangkitkan oleh gangguan syaitan, maka tidak ada yang dapat memadamkannya kecuali kesedaran dan berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Sebagaimana disebut dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang bermaksud, dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, jadi hadis ini tadi Rasulullah bagi tahu orang yang kuat ialah seseorang yang dapat mengawal dirinya ketika dia marah. Itulah orang yang kuat. Kemudian hadis yang kita baca sekarang, bagaimana nak kawal diri ketika marah itu? Antara kaedah yang sangat-sangat berkesan ialah dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dua orang ni, hadis ni dia cerita bahawa ada dua orang yang bergaduh, dan bergaduh pula di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Rasulullah pun dia duduk balah juga, duduk bergaduh. Sepatut kena jaga adab. Duduk depan tok guru, duduk depan Rasulullah ni jangan duduk bergaduh. Kena hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dua orang ni bergaduh sampai merah wajahnya, sampai keluar urat leher ni. Mana dia bergaduh tu, sampai keluar urat di lehernya.
Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku nak bagi tahu pada kamu ada satu kalimah, sekiranya kalau kamu sebut kalimah ini akan menyebabkan syaitan lari. Sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab Imam Al-Ghazali pernah menyebut ada beberapa pintu syaitan masuk ke dalam hati manusia. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyenaraikan beberapa belas pintu syaitan masuk ke dalam hati manusia. Dan nombor satu sekali kata Imam Ghazali, pintu yang masuk yang syaitan masuk ke hati manusia adalah pintu ketika manusia marah, syaitan boleh masuk. Jadi cara nak kawal marah ini dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni terima kasih di ruangan komen ni teacher. Ini surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghanka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Ini ayat surah Al-A'raf ayat 200. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Antara ketika setan mengganggu manusia ialah ketika manusia marah. Jadi kalau marah nak sebut apa? Cuba jawab sekali. Kalau marah nak sebut apa? Cuba on mic masing-masing. Cuba on sekali nak dengar. Kalau marah kena sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'azah Ustaz. Isti'azah. Ya betul. Kalau ketika kelas mengantuk, nak baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh baca juga. Itu pun diganggu oleh syaitan juga jadi mengantuk kan. Kalau waktu kelas mesej WhatsApp masuk, nak baca apa? Boleh percaya Aku ke? tak payah jawab. Nah, baca WhatsApp dia rasa. Baca WhatsApp betul. Aku tak payah jawab. Baca WhatsApp, bukan baca auzubillah pun. Masuk. Ustaz tak nampak aku, dia cakap. Baca WhatsApp bukan baca auzubillah. Jadi kalau memang Rasulullah bagi tahu waktu marah, bila ada dua orang tadi bergaduh depan baginda sehingga merah muka, nampak keluar aurat, suara ditinggikan, Rasulullah kata, aku tahu satu bacaan kalau dibaca syaitan akan lari. Ini memberi isyarat bahawa ketika kita marah, syaitan memang ada dekat dengan kita. Ya Allah, berapa ramai orang menyesal apabila membuat tindakan ketika marah. Allahu Akbar. Ada orang bercerai sebab apa? Bertindak ketika marah. Ada orang mencederakan orang ketika marah, mencederakan anak isteri sendiri ketika marah. Allahu Akbar. Menyesal yang tak habis-habis, tak berkesudahan atas tindakan yang dibuat ketika dia marah. Na'udzubillah. Lepas tu baru nak menyesal. Saya menyesal. Salah saya. Dia bertindak ketika marah. Kadang-kadang mungkin ada di kalangan kita yang petani, dia itu isteri. Ada mungkin suami. Mungkin kalau nak marah sangat kat suami, kawal diri kita. Syaitan memang kacau kita masa tu. Ataupun suami nak marah kat isteri, kawal. Syaitan memang masa tu. Contoh kita nak marah kat suami kita. Kain plekat dia tinggal, bulatan kat sini, spender dia tinggal kat sini, kain tuala dia tinggal kat sini, lepas tu baju dia sini. Kita tengok, sabar. Sebut, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Lepas tu suami pula asyik komplain makanan, nak cepat, nak dia tahu tu je. Kita nak marah sangat ni masa tu depan suami, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Suami kata, kau ingat aku setan ke? Tak bang, saya bukan kata abang setan, tapi saya belajar. Rasulullah kata kalau nak marah pada seseorang, sebut a'udzubillah minasyaitonirrajim.
Saya rasa nak marah kat abang ni. Bukan saya kata abang tu syaitan. Tapi saya, auzubillah minasyaitanirrajim. Supaya syaitan tak ganggu saya. Tak pengaruhi saya. Percakapan saya dengan abang. Tindakan saya. Dan begitulah mungkin dengan anak-anak. Anak-anak dengan nakal dia. Buat hal dia. Berlari. Yang ni ganggu adik. Yang ni ganggu kakak. Kita, auzubillah minasyaitanirrajim. Pergi dekat dia. Cubit tetap kena cubit. Ganggu kakak je. Tapi kita ni, auzubillah minasyaitanirrajim. Kau buat tumpah lauk je. Kenapa mak cakap dah tadi? Auzubillah minasyaitanirrajim. Pop. Kena ada. Tindakan kena ada. Tetapi bila kita auzubillah minasyaitanirrajim, kita nak cubit dia, nak bertindak dengan kita kawal emosi kita. Buka kata, oh kau. Auzubillah minasyaitanirrajim. Dia lepas dia settle dulu. Lepas dia pukul, dia cubit, barulah astagfirullah, astagfirullah. Dah. Sepatutnya auzubillah dulu. Supaya kita bertindak itu bukan kerana emosi dan dipengaruhi oleh syaitan. Kita auzubillah dulu. Hadis dan apa benda bila seseorang nak marah, apa keluar kat jantung kita ni, kita jadi bila kita nak marah, perasan tak? Kalau nak marah cakap telefon dia, kita jadi ataupun kita nak marah orang langgar belakang kereta kita ke, ataupun kat tempat kerja, ataupun dengan jiran, ataupun tengok kucing dah pasal bunga. Bila nak marah tu, dia jadi adrenalin ke apa? Adrenalin ke apa? Kelenjar. Betul tak? Berdebar. Berdebar. Dia sebenarnya bukan berdebar sebab berdebar, tapi degupan jantung cepat. Yes, adrenalin. Betul, Rizauddin. Hormon adrenalin. Ia akan keluar kan? Dia akan okey. Dan di situlah tindakan kita, percakapan kita, kadang-kadang kalau kita layan pada tu, dia jadi tak berapa cantik, dipengaruhi oleh syaitan. Sebab itulah kena auzubillah minasyaitanirrajim. Petang ni, kalau ada saintis ke, saya sangat bercita-cita sebenarnya. Tapi perkara ni boleh dibuat hanya kepada orang marah saja. Saya rasa ada tak dalam ni saintis petang ni yang boleh tolong kaji? Kaji macam mana? Kaji ketika seseorang sedang marah, lalu suruh dia sebut auzubillah minasyaitanirrajim, dan pada ketika itu sukat dia punya hormon adrenalin itu. Faham tak maksud saya? Buat seseorang marah, buat dia marah. Bila nak marah itu suruh dia sebut. Sebab kita tak boleh buat-buat. Saya petang ni boleh berlakon je. Saya tengok kucing, saya pun marah. Dia tak jadi. Adrenalin tak keluar. Kita nak berlaku sungguh-sungguh. Ginilah saya rasa benda yang anak-anak kita bila masuk makmal belajar sains ni dipanggil apa? Uji kaji. Okey. Uji kaji homework hari ni masing-masing cuba buat. Tapi dengan syarat nak marah sungguhlah. Bila ada masa nak marah nanti, ketika kita cuba masa tu sebut auzubillah minasyaitanirrajim. Kesan jantung kita subhanallah berbeza. Sebab tu saya kata kalau orang sains boleh kaji, boleh ukur saat itu. Masa nak marah, adrenalin tak ada keluar banyak, jadi nak marah, kita pun sebut auzubillah minasyaitanirrajim. Macam mana keadaan hormon adrenalin itu? Dia boleh kurang rembesannya. Tu maknanya secara saintifik. Dan memang bila kita tengah nak marah, kita nak marah kat anak ke, nak marah kat suami ke, auzubillah minasyaitanirrajim. Degupan jantung yang laju tadi dia jadi slow down, calm, cool. Dia orang kata kita kena tarik nafas tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada ulama menyebut antaranya lagi selain pada auzubillah, apa dia lagi kaedah untuk hilangkan marah? Syaitan dibuat dari api. Maka nak lawan api, lawannya dengan air. Kita pergi berwuduk.
Berwuduk, betul. Kita berwuduk, kita minum air. Sebab tu kalau ada orang nak marah-marah, suami marah-marah ke, bagi air dulu. Suruh dia minum air dulu. Suruh dia minum air. Bang, minum air dulu, bang. Lagi baik nak bagi air tu, embuh sikit. Auzubillah minasyaitan. Bang, minum air dulu, bang. Kan? Lagi baik. Tapi dekat dengan dia berwuduk. Kan? Bagi dia minum air. Dan ada ulama juga menyebut bahawa suruh dia duduk. Duduk ni dekatkan badan dia dengan bumi. Duduk, dekatkan. Duduk. Suruh dia duduk. Ada yang kata suruh baring. Tapi kalau nak marah-marah kat office, kalau nak marah-marah kat office takkan dia nak baring kan. Kak, duduk dulu kak kat kaunter ni. Duduk dulu kak. Minum air dulu. Betul, silap-silap kena marah balik. Tapi nombor satu sekali sebut auzubillah. Ini untuk kita lah ketika kita marah. Hadis yang ke-24. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu aw yanfadhuhu da'ahu Allah wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa. Rawahu Abu Daud at-Tirmizi. Dari Mu'adz bin Anas bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan marahnya padahal ia berkuasa, ia mampu, ia boleh buat untuk meneruskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan sekalian makhluk sehingga disuruh orang itu memilih bidadari sesuka hatinya. Diisyaratkan ia harus sanggup di sini ataupun mampu melaksanakan hawa nafsu itu, tetapi lalu ditahannya kerana mengharap keredaan Allah. Jadi menahan marah bukan kerana tidak berani pada orang yang akan dimarahinya. Ini kelebihan seseorang yang marah lalu boleh melaksanakan marah tapi dia kawal. Apa maksud seorang yang marah dan boleh laksanakan marah? Dia bos, dia boleh marah kepada staf. Lalu dia tahan marah dalam keadaan dia boleh laksana. Ini ganjaran besar di hari akhirat nanti. Dia seorang mak, dia seorang ayah nak marah pada anak. Dia boleh laksana tapi dia tahan. Ada orang, dia nak marah kat bos. Dia itu staf. Dia nak marah kat bos. Jadi dia tak boleh nak marah sebab bos aku. Kalau aku marah kena potong gaji. Kalau aku marah aku kena buang kerja. Jadi tahanlah tak marah. Bagus dah dia tahan marah tu. Tetapi yang maksud Rasulullah kata, seorang yang nak marah dan dia boleh laksanakan marah dia tu. Tapi dia tahan. Ini yang dapat anugerah ganjaran yang begitu hebat di hari akhirat nanti. Kawal kemarahan. Hadis ke-25. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi, berilah wasiat kepadaku, beri wasiat kepadaku. Baginda bersabda, la taghdab, jangan marah. Orang itu mengulanginya berkali-kali, mengulangi soalan. Lalu baginda jawab, la taghdab, jangan marah. Dalam riwayat lain, orang tu datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahukan saya amal perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga dan jangan panjang-panjang supaya saya dapat laksanakannya. Dalam riwayat yang lain kemudian orang itu berkata, ketika saya perhatikan sabda Nabi itu, ternyata pada saya bahawa marah itu menghimpun pelbagai kejahatan. Gini ceritanya. Ada orang datang jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, tolong pesan kat saya. Ada riwayat kata, wahai Rasulullah, tolong pesan kat saya tapi jangan panjang sangat.
Rasulullah kata la taghdab, maknanya jangan marah. Dia kata Rasulullah, pesan lagi pada saya. Rasulullah kata la taghdab, jangan marah. Rasulullah pesan lagi kat saya. Rasulullah jawab dengan jawapan yang sama. La taghdab. Apa maksud la taghdab? Jangan marah. Cuba sebut sekali ramai-ramai. La taghdab. Cuba sebut nak dengar. La taghdab. Cuba on mic masing-masing sebut. La taghdab. La taghdab. Taghdab. Apa maksud la taghdab? Taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Sekali lagi kuat sikit. La taghdab. Taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Ustaz. Tengok kiri kanan. Ada orang tak kat situ? Kat tempat masing-masing. Orang. Seorang aja. Tak boleh kacau. Ustaz. Oh, tak boleh kacau dalam kelas ni. Jangan marah. Jangan. Jadi, kalau para suami nak marah, cakap apa? Kalau suami datang kat kita nak marah-marah, cakap apa kat dia? Billahi minasyaitonirrajim. Itu kalau kita yang nak marah kat dia, kita auzubillah. Tapi kalau dia marah-marah kat kita, kita pesan la taghdab. Cakap apa? La taghdab. Okey, itu kalau suami nak marah, para isteri kata la taghdab. Sekarang kalau isteri yang marah-marah, suami nak kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gini. La takdobi. Gini, kalau suami nak marah, cakap la taghdab. Kalau isteri nak marah, suami cakap la zada. Itu dah lain tu kalau dia buka Lazada memang tak marah. Tengok dah tak marah dah. Tengok dah tak marah dah. Buka Sebut Lazada. Lazada. Baiklah Shopee. Bila sebut Lazada terus dia tak marah. Tak apa, nanti abang transfer je. Lazada. Dia jadi terus tak marah. Pandai, Ustaz. Jadi ini saya ingat lagi. Saya ingat. Okey, sekarang ni boleh mute semua mic. Okey, saya ingat lagi pernah ada satu kuliah baca hadis ni lah. Saya ingat di Damansara gitu. Yang ni kuliah untuk kuliah duha ni untuk ladies, untuk akak-akak, makcik-makcik. Alhamdulillah. Jadi dalam kelas tu ada seorang nenek. Nenek tu hadir masa kelas tu. Dia bawa cucu dia. Cucu dia umur 6 tahun. Nenek, so dalam kelas tu saya baca hadis ni. Cucu dia pun ada sekali. Saya kata okey. Dalam kelas tu lah. Kata jom ramai-ramai sekarang sebut la taghdab. Lepas tu semua sebut. Macam kita buat tadi, semua sebut la taghdab. Saya kata sekali lagi sebut la taghdab. Apa maksud la taghdab? Jangan marah. Okey last, sekali lagi ramai-ramai la taghdab. Semua sebut la taghdab. Apa maksud dia? Jangan marah. Okey, sebut ramai-ramai. Seronok sebenarnya bila sebut ramai-ramai. Bulan depan, bila saya datang kuliah lagi, nenek itu datang jumpa saya. Ustaz tahu tak? Saya balik rumah baru ni, 2-3 hari lepas tu cucu saya ni dia ada buat hal. Biasalah budak-budak dia buat hal. Saya yang nenek ni marah kat dia. Saya marah kat dia. Cucu saya cakap, la taghdab. Sebab masa kelas 2 hari lepas, dia sama-sama sebut juga. Jadi dia pula cakap kat nenek, la taghdab. Jangan marah. Jadi ini pesanan apabila lelaki itu minta dengan Nabi, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, tolong beri wasiat, tolong beri nasihat pada saya. Nabi pun pesan la taghdab. Okey, sebelum kita baca hadis yang ke-26, kita nak beritahu pada petang ni insya-Allah ada 3 orang yang akan dipilih untuk dapat talaqi
Al-Quran bersama dengan Syekhah Asma ke apa nama? 3 orang yang akan bertalaqi dengan Syekhah, dan kita akan pilih pada hari ini. Siapa yang akan dipilih? Jawab soalan dulu. Yang soalan daripada saya. Apakah bab yang pertama dalam kitab yang kita sedang belajar ni? Sekarang ni kita belajar bab sabar. Bab pertama bab apa? Dia buka kitab. Dia buka kitab, tengok balik kitab balik. Ada yang berbuka kitab. Yes. Bab apa? Bab apa yang pertama? Bab apa yang pertama? Niat, Bab apa? niat. Niat Ustaz. Bab apa yang pertama? Sila tulis di ruangan chat. Bab yang pertama yang kita belajar. Bab apa? Niat. Betul. Kita pilih seorang pemenang. Yang betul jawapannya Sabariah Ali Ahmad. Bab Al-Ikhlas. Yang dipilih ni bukan sebab warna tudung sama dengan baju Ustaz. Dipilih ni sebab jawapan yang pertama yang betul. Okey, ini pemenang pertama. Kak Sabariah Ali, nanti macam mana urus dia? Macam mana? Kak Sabariah dari mana ni? Dari Salam. Shah Alam. Okey. Macam mana nak berhubung? Nanti Rustia akan berhubung WhatsApp dengan Rustia untuk dapat talaki. Okey. Pemenang yang kedua yang akan dapat talaki dengan Syekhah nanti, jawab soalan yang kedua. Sekarang ni kita dalam bab sabar. Apakah nama bab selepas ini? Selepas ini bab apa? Bab apa? Okey. Bab apa yang selepas ini? Bab apa? Selepas ni ada jawab. Selepas ini bab ketiga. Tak cik. Teacher Azila jawab bab ketiga. Okey. Yang terpilih untuk yang kedua adalah mana? Puan Rahimah. Puan Rahimah ni. Puan Rahimah. Bab benar. As-sidqu. Bukan sidik. Bab benar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana siapa? Saya Rahimah. Saya pernah dapat dulu tapi belum dipanggil. Sebab tu dipanggil petang ni. Alhamdulillah. Puan Rahimah dari mana? Saya Shah Alam juga. Shah Alam. Seksyen berapa tu? 9. Okey. Maaf laptop saya ni tak ada kamera rosak. Ustaz tu saya tak boleh tunjuk muka. Minta maaf. Sekarang ambil nombor telefon ni 012. Cuba ambil. 012 ya. 511 511 66 66 58. 58. Ya. Nanti ini admin. Nombor telefon admin. Okey, terima kasih. Nombor telefon admin, nanti WhatsApp dia orang untuk dapat talaki tu. Terima kasih Ustaz. Okey, Kak Sabariah pun kontak nombor ni dah ambil? Ustaz, boleh Ya. lagi satu, boleh minta dia orang masukkan nama dia orang dekat chat tu, saya menang dengan nombor telefon. Nanti kita pun boleh kontak, tak ada masalah. Okey, semua yang sedang menonton sekarang masukkan. Saya menang. Ataupun boleh Semua Kak nak Sabariah. menang Ustaz. Talaki. Semua nak menang sebab dapat talaki. Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Barakah tau. Dapat talaki direct dengan Syekhah barakah. Kita bukannya kita tak ingat nak baca Fatihah. Ambil peluang. Kalau dapat peluang yang pertama sekali, baca Fatihah dengan Syekh ni. Baca Fatihah. Syekh boleh tak dengar Fatihah saya? Kemudian kalau ada masa lagi, nak sambung surah Baqarah, sambunglah lepas tu. Ataupun surah-surah mana. Tapi yang dapat peluang untuk talaki, cuba baca Al-Fatihah. Minta Syekh dengar dan perbaiki. Okey. Berapa dah? Ada lagi ke? Ada seorang lagi. Yang ketiga.
Yang ketiga, tadi ada pesanan Rasulullah, ada seorang yang datang jumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah, nanti nasihati saya. Ni kita ada pemenang ketiga. Tak ada dua orang, yang ada pemenang ketiga yang kita akan pilih sekarang. Jawab soalan ni. Tulis di ruangan chat jawapannya. Ada seorang lelaki cepat jawab, tak ada nak bagi tahu lagi. Tak ada nak tanya lagi soalan, dah jawablah tak kedap. Apa ni Kak Siti Zunaidah? La tagadap. Tengok banyak ejaan. La tagadap. Cik lah Ustaz, soalan belum keluar. Mana cik? Dah jawab Soalan- dulu. Soalan belum keluar je. La Ha. tagadap dah. Tak boleh. Tak terima. Tak boleh. Tukar soalan. Allah, Tukar la soalan. Betul kan? Betul, kena tukar soalan. Dia jawab. Ini tu macam dulu. soalan bocor. Mana boleh? Itulah. Laju je la tagadap. Keluar. Allah Akbar. Okey, tadi saya sebut. Okey. Soalannya ialah, hari ini hari apa? Siapa yang jawab dulu? Kami. Allah. Kak Rahayu nak Kak Rahayu orang pertama tulis hari Khamis ni. Kak Rahayu dah terlaki ke belum? Aduh. Dah pernah terlaki dengan Syak Roma dulu. Sekarang nak dengan Syairah pula. Tak, saya nak bagi dekat Azah tadi. Kak siapa? Azah tadi yang menangis tadi. Saya nak bagi kat dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ada bantahan. Oh ya sebab ke? Kak Rahayu tulis ejaan Khamis tu salah. Tak apalah. Soalan lain dah Ustaz, soalan lain. Tapi oleh kerana saya yang tukar pilih, saya setuju bagi kepada Azah tadi. Azah mana Azah tadi? Yang Azah kata Azah binti Ibrahim. Jadi Azah binti Ibrahim yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Allah Mana Kak syukurnya. Azah ni? Terima Okey, kasih dekat kakak tadi tu. Allah, terima kasih. Terima kasih banyak. Kak Azah dari mana? Saya daripada Pelabuhan Kelang. Oh, Pelabuhan Kelang. Duduk dalam pelabuhan ke? Tak dekat Pandamaran, Pelabuhan Kelang. Oh, Bandar Maran. Kak Azah ambil nombor telefon ni kejap. 012 Boleh. Ustaz, kejap Ustaz. 012 511 511. 66. Kejap Ustaz, kejap. Allah Akbar. Kejap. Tak apa. Saya tak lari. Boleh Ustaz. Boleh tekan dekat chat Ustaz. Saya baru pertama kali join Ustaz kelas ni. Ya. Dah habis. Masa dah habis Kak. Kena tukar orang lain. Tolong bantu saya Kak. 012. Tak apa Kak. 012. Boleh dekat komen Ustaz. Boleh. La taghdab. 012, okey. Ya, 511 66 66 58. 58. Alhamdulillah. Saya nak kontak siapa ni Ustaz? Tak apa. WhatsApp je kat nombor tu. Oh, Admin. okey Ustaz. Okey, Tapi- terima kasih kakak yang bagi saya tadi. Ya Allah Akbar. Terima kasih. Moga rezeki. Tapi Kak Azah kena cakap Arab lah nanti, boleh? Allah tak reti. Apa? Assalamualaikum je. Oh, syukran. Okey, boleh. Sekarang ni kita sambung. 3 orang dah ada pemenang, nanti kontak nombor tu. Alhamdulillah, syukur. Okey, Terima sekarang kasih. Mute mic masing-masing. Okey, terima kasih Ustaz. Hadis yang ke-26. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي. Ni sambung bab sabar di atas ujian pula. Tadi kita dah bincang panjang sabar daripada marah. Sekarang ni kita sambung sabar di atas ujian. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-henti bencana ataupun bala ataupun ujian menimpa seseorang mukmin, lelaki atau perempuan, sama ada pada dirinya sendiri, anak-anak dia ataupun harta dia, sehingga ia menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah bersih dari dosa dan tidak ada tuntutan dosa kepadanya. Allahu akbar. La yazal maknanya berterusan seorang mukmin, lelaki ataupun perempuan, dia ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji demi ujian, ujian demi ujian, sehingga Nabi kata dia menghadap Allah dalam keadaan bersih daripada dosa. Ya Allah, ya Allah. Kita boleh cakap bab sabar. Kita boleh cakap, saya ada terlibat dengan satu yayasan Ikhlas. Dia orang ni buat satu kempen bantu pesakit sihat. Apa maksud bantu pesakit sihat? Orang-orang sakit yang buat pembedahan, yang stroke, ada yang ada anak-anak lahir dalam keadaan tak cukup bulan, sakit. Orang-orang yang kita tengok berterusan keadaan mereka ni diuji oleh Allah. Sama ada dia sendiri ataupun ujian pada anaknya, pada suaminya, pada isterinya. Kalau kita melihat logik macam tak ada harapan nak sembuh dah. Dan sebenarnya ketika berlaku begitu bukan ujian pada orang tu saja. Ujian juga kepada pasangannya, pada ahli keluarganya. Jadi dalam hadis yang kita baca ni, hadis ini Rasulullah SAW beritahu bahawa ada orang yang terus diuji oleh Allah. Sebab tu dia kata fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Ujian itu berlaku pada dirinya ataupun mungkin pada harta dia ataupun pada anak dia, pasangannya. Diuji. Ada orang yang dia diuji jaga suami dia. Allahu akbar. Diuji suami sakit, ada yang diuji isteri sakit, ada yang diuji anak sakit. Jadi ujian itu berterusan, bersambung-sambung. Rasulullah kata sehingga dia ni menghadap Allah dalam keadaan tak ada dosa dah. Makna ujian-ujian ini menghapuskan dosa-dosa kita. Ada di kalangan kita yang memang dia berhadapan dengan ujian sedemikian. Sebab itulah hadis-hadis macam ni, kita baca, kita peringat kepada mungkin ada saudara mara kita yang diuji begini. Contoh kan, kita ada jumpa orang yang kira dia sakit teruk. Kita tengok dari segi logik, dari segi calculationnya, adatnya tak ada harapan sembuh dah. Kita pergi dia sakit teruk, memang kita tengok tak ada harapan sembuh. Kita pun pergi kat dia, kita cakaplah, semoga cepat sembuh. Kadang-kadang doa itu tidak tepat. Betul tak? Maknanya kita, ataupun ada dalam grup-grup WhatsApp, ada dalam grup-grup WhatsApp bagi tahu, ayah saya dalam keadaan, mak saya dalam keadaan kritikal. Mak saya sekarang ni hanya bergantung pada oksigen, ataupun suami saya ada dalam keadaan kritikal. Kita respon dalam grup WhatsApp itu, semoga cepat sembuh. Maksud saya, respon ataupun doa kita itu tidak tepat. Boleh faham tak? Kita dalam, bila keadaan kritikal, nyawa-nyawa ikan, respon kita apa? Moga-moga Allah kurniakan kesabaran, moga-moga Allah kurniakan yang terbaik, moga-moga Allah permudahkan segala urusan. Itu cara doa yang macam mana saya nak terangkan. Ataupun ginilah, seseorang yang dah menepuh, dia panggil apa tu? Menepuh. Dia nenek dah menepuh dah. Kita berdoa semoga dapat zuriat yang baru. Betul tak doa gitu ke orang yang dah menepuh? Apa? Makcik saya kata, dia kata menepuh dah. Tak ada anak dah, menepuh. Apa dia panggil? Bukan menepuh. Menopause. Orang Terengganu sebut menepuh. Jadi boleh tak kalau kita nak doakan untuk dia,
Moga-moga dapat baby lagi. Tak betul doa macam tu. Doa yang tak tepat. Kita katakan, dah menepuh, moga-moga sihat tubuh badan, moga-moga dipermudahkan untuk beribadah, moga-moga cucu-cucu nanti, cucu-cucu yang soleh. Itu baru betul doa. Maksud saya, doa kita biar tepat. Kalau ada orang sakit yang kritikal, kita tahu dia umur pun dah terlalu tua. Kritikal. Maknanya doa yang tepat ialah moga-moga Allah permudahkan segala urusan. Moga-moga Allah kurniakan yang terbaik. Moga-moga Allah beri kesabaran pada ahli keluarga. Itu baru doa yang betul. Kan, kalau kita nak kata nak doa supaya kembali sembuh, dia keadaan kritikal dah. Saya nak relate perkara ini dengan hadis yang kita baca ni. Yang Rasulullah kata, ada orang, sama ada mukmin itu lelaki atau perempuan, dia diuji dengan ujian yang teruk, yang berat, diuji sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan tak ada dosa dah dia. Ini maksud saya. Kepada orang yang diuji kritikal sangat, lepas accident hari tu dia koma, Ustaz. Dia koma, dia tak sedar. Tak boleh makan dah, guna wayar je. Berapa lama dah? 7 bulan dah. Tengok mana secara logiknya tak sembuh dah dia ni. Maka kita baca hadis ni. Kita faham bahawa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ujian-ujian Allah yang berterusan ini, sehingga akhirnya orang itu menghadap Allah dalam keadaan bersih daripada segala dosa. Di sini akan ada positif. Kita sebagai anak-anak yang menguruskan, kita sebagai pasangan yang menguruskan, maka dia positif lah. Tadi saya jumpa satu ungkapan yang menarik. Saya pernah sebut dah kat sini. Saya duduk baca baru ni. Dia kata apa? Dia kata, the sincerity of a husband is known during the sickness of his wife. The sincerity of a husband is known during the sickness of his wife. Masa isteri sakit, itulah nak tahu kejujuran seorang suami. And the sincerity of a wife is known during the bad financial situation of the husband. Kejujuran seorang isteri is known during the hard time ataupun bad financial situation of the husband. Tak apalah, tapi hadis yang kita baca ini ujian demi ujian pada harta, pada kesihatan, pada anak-anak, pada pasangan. Datang ujian kata Rasulullah, sehingga seseorang itu menghadap Allah dalam keadaan bersih dah dari sebarang dosa. Satu lagi, ini hadis panjang sikit. Dia ni kisah. Sebab tu sebagaimana saya selalu sebut kan, memang setiap bab dalam kitab kita akan ada kisah. Kak Rahimah Latif, boleh jadi tenang dengan hadis ni. Betul Kak? Betul. Memang ada orang dalam hidup ni dia berhadapan dengan ujian demi ujian. Dia duit banyak tapi diuji dengan penyakit. Dia duit banyak diuji dengan fitnah. Dia masing-masing dengan ujian masing-masing. Ujian demi ujian, akhirnya menghadap Allah dalam keadaan tak ada dosa dah, diampunkan dosa-dosa. Tapi jangan pula ambil mudah. Kalau gitu, kita yang sedang diuji ni, dosa-dosa kita boleh terus buat dosa lah. Tak. Apatah terutamanya kalau dosa dengan manusia. Ini perlu settle. Fitnah, duit orang, gaji orang tak bayar. Ini tak settle. Macam mana pun tak akan settle. Kalau dosa kita dengan manusia. Yang maksud tadi tak ada dosa, dosa dia dengan Allah, dia tinggal semayang, dia tak tutup aurat. Tapi dosa dengan manusia, dia perlu urus, dia perlu selesaikan. Okey, jadi hadis yang ke-27. Yang ni kisah berlaku pada Sayyidina Umar. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه من تدي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين سورة الأعراف آيات 199 وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله Rawahul Bukhari. Menarik kisah ni. Kita baca makna dulu, nanti kita tengok. Kita baca, kemudian saya terangkan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Uyainah bin Hisn ketika datang ke Madinah, kemudian tinggal di rumah anak saudaranya Al-Hur bin Qais. Al-Hur adalah salah seorang dari sekian ramai orang-orang yang didekatkan oleh Umar. Yakni dianggap sebagai orang dekat yang sering diajak mesyuarat. Kerana para ahli baca Al-Quran yang pandai maknanya adalah menjadi sahabat-sahabat yang menetap di majlis Umar radhiyallahu anhu. Serta orang-orang yang diajak bermesyuarat olehnya, sama ada orang tua maupun yang masih muda usianya. Gini, ketika Sayyidina Umar ni, yang perlu kita faham. Okey, tengok depan. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar ada majlis penasihat. Ada penasihatnya. Dan Sayyidina Umar tak kisah orang tua ke orang muda, dia ada majlis penasihat. Yang penting yang memahami Quran, yang hafal Quran, yang faham makna-makna Al-Quran, mereka ini adalah ahli majlis mesyuarat Sayyidina Umar. Ini yang pertama. Ini leadership Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam menasihatinya, Sayyidina Umar panggil ahli Al-Quran. Tak kisah umur tua atau muda, kamu faham Quran, kamu jadi penasihat khalifah. Okey. Salah seorang penasihat Sayyidina Umar namanya Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais. Jadi satu hari, pak saudara dia yang bernama Uyainah datang ke Madinah. Uyainah ni dia badui, dia duduk bukan di Madinah lah, dia duduk pada Pasir. Lalu dia datang ke Madinah, dia duduk rumah anak saudara dia Al-Hur. Jadi pak saudara dia ni Uyainah berkata kepada Hur, wahai Al-Hur, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda hadzal amir. Kamu baik kan? Kamu baik dengan khalifah kan? Tolong minta izin, pakcik nak jumpa Khalifah Umar. Ni dia pakai kabel. Dia pakai kabel untuk jumpa khalifah. Pakcik dia nama Uyainah. Anak saudara dia Hur. Anak saudara dia ahli mesyuarat Sayyidina Umar. Pakai kabel maksud saya bukan untuk buat perkara tak elok. Tapi Uyainah ni dia kata, Hur, kau baik dengan Umar Khattab kan? Khalifah, tolong bawa aku jumpa dia. Lalu Al-Hur pun bolehlah pakcik. Saya memang duduk biasa kalau Sayyidina Umar tu biasa WhatsApp direct je. Kalau bahasa kita sekarang, saya boleh direct call je. Saya WhatsApp je, dia reply. Gitu. Jadi, Al-Hur, si anak saudara tadi, bawalah pakcik dia Uyainah jumpa Sayyidina Umar. Lalu, bila jumpa, terus pakcik dia Uyainah, ni orang badui. Dia kata apa? Ya Ibn Al-Khattab, wahai Ibn Al-Khattab. Dia tak panggil Ya Amirul Mukminin pun, tak panggil pun Tan Sri. Dia panggil Ya Ibn Al-Khattab. Dia tak panggil pangkat, dia panggil nama direct. Wahai Ibn Al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu fina bil adl. Dia kata, wahai Umar,
Apa ni dia kata apa? Wahai Umar, demi Allah, Tuhan tidak berikan banyak pemberian kelapangan hidup pada kami dan tidak pula Tuhan memerintah di kalangan kami dengan adil. Ni jenis tak puas hati ni. Jenis tak puas hati. Jadi dia minta dengan anak saudara dia nak jumpa khalifah. Bila jumpa dah lah tak beradab. Ya Ibnul Khattab. Dia tak panggil wahai Amirul Mukminin. Tak panggil elok-elok tuan. Tapi ya Ibnul Khattab. Kamu bagi kami tak banyak. Kamu bagi sikit saja bantuan pada kami. Ya je ni tak cukup. Marah tak cukup bantuan ni. Daripada zaman dulu dah ada. Tak puas hati. Tak cukup. Kamu bagi kami tak cukup. Sikit sangat bagi. Tak cukup. Dan kamu tidak adil pada kami. Cakap gitu kat Sayyidina Umar. Faghadiba Umar. Lalu Sayyidina Umar pun nak marah. Sayyidina Umar nak marah. Sayyidina Umar seorang yang terkenal garang. Tetapi dalam bab keadilan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat-sangat adil. Tapi biasalah. Memang tak puas. Redha nas ghayatul la tudrak. Impossible nak dapat semua orang redha semua. Seadik-adik Sayyidina Umar pun seadik-adik Sayyidina Umar pun Sayyidina Umar dituduh tidak adil, tidak beri banyak kepada rakyat, kena kutuk juga. Tapi bila kata direct macam tu, Sayyidina Umar pun rasa nak marahlah. Lalu pada ketika itu Al-Hur, penasihat Sayyidina Umar tadi ataupun anak saudara pada Uyainah ini, bila dia tengok Sayyidina Umar nak marah, dia terus baca ayat Quran. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Al-Hur, si anak saudara tadi, dia tengok pak saudara dia bercakap, ini perangai orang jahil. Al-Hur, anak saudara ni yang menjadi penasihat Sayyidina Umar, terus baca ayat Quran untuk beri nasihat pada Sayyidina Umar. Apa ayat Quran itu? Khudhil afwa, berilah maaf dan berpaling, tak payah layanglah orang jahil ni. Baca ayat, dia baca ayat Quran. Lalu Hur kata, wahai khalifah, ini orang jenis orang jahil yang dimaksudkan dengan ayat ni. Sayyidina Umar dengar je ayat Quran ini, terus tak jadi nak marah. Poinnya ialah Sayyidina Umar dituduh tidak adil, dituduh tidak bantu rakyat, lalu nak marah. Bila nak marah, Al-Hur bin Qais datang baca ayat Quran, khudhil afwa wa'rid 'anil jahilin, berilah maaf dan berpalinglah. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, berilah maaf dan berpalinglah. Berpalinglah daripada orang-orang jahil. Wahai Amirul Mukminin, kata Hur bin Qais, ni orang jahil lah, ni jangan layan sangatlah, sebab Quran kata beri maaf dan jangan layan, berpalinglah. Sayyidina Umar dengar je ayat Quran ini, terus dia tak jadi nak marah. Ini hebat Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam hadis yang kita baca sebelum ni, seorang yang mampu melaksanakan kemarahannya, kemudian dia tahan nak marah. Mana dia khalifah, dia boleh marah pada badui ini. Tapi bila dia dengar ayat Quran, dia tak jadi marah. Ini kehebatan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila diberi nasihat, diberi peringatan. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Hadis yang ke-28. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayat tadi tu, ayat yang minta kemaafan tadi tu, yang perintah supaya beri kemaafan, surah Al-A'raf ayat 199. Ya, surah Al-A'raf ayat 199. Bila Sayyidina Umar dengar ayat ini, terus tak jadi marah. Moga-moga kita dapat sabar daripada ujian-ujian, dan moga-moga kita dapat sabar ketika marah
La taghdab. Sebut sekali. La taghdab. Wallahu alam. Saya rasa sekadar ini dulu pertemuan kita. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih pada yang selalu hadir. Dan saya nak sebutlah terima kasih pada selalu yang menyumbang keuangan pada saya. Admin selalu transfer bagi kat saya. Barakallahu fikum. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Dan yang lebih penting, saya harap kita terus istiqamah dalam majlis ilmu ini dan kita beramal dengan hadis-hadis yang kita belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam, tadi berhubung Ustaz. dengan admin. Jazakallah khairan.